Wabarakatuh. Selamat sejahtera. Yang saya hormati pegawai-pegawai sektor pentadsiran dan peperiksaan daripada JPN Selangor, pegawai-pegawai sektor pentadsiran dan peperiksaan daripada Pejabat Pendidikan Daerah, seterusnya Setiausaha Peperiksaan SPM untuk tahun 2021. InsyaAllah. Boleh. Lepas tu, okay, sedikit tentang fungsi daripada peringkat lembaga peperiksaan itu untuk memberikan nasihat, memantau dan membuat analisis tentang pelayanan berdasarkan sekolah dan untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. Okay. Di samping itu, lembaga peperiksaan juga perlu mengadakan peperiksaan untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan untuk menguatkuasakan peraturan-peraturan garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. Okey, kenapa peperiksaan ini dilaksanakan? Ya, untuk menentukan standard dan peringkat pencapaian calon lah. Okey, kemudian setelah kita berlumus-lumus untuk mengajar, untuk mengeluarkan keputusan peperiksaan dan penyataannya. Okey, ini sedikit Okay, tanggungjawab pengetua. Yang inilah yang akan diturunkan di peringkat sekolah. Okay. Yang perlu kita laksanakan. Okay, rujukan utama kita adalah buku Panduan Pengurusan Pusat Peperiksaan Bertulis. Ini edisi Jun 2017 yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan sendiri. Di sini terdapat keseluruhan peraturan-peraturan yang kita perlu patuhi dalam melaksanakan peperiksaan awam. Okey, sekarang ni SPM lah fokusnya. Peperiksaan UPSR dah batal, PT3 perlu ditangguhkan. Inilah yang kita pakai. Sekiranya dan buku ini dibaca bersama apabila kes COVID itu, kes COVID-19 dibaca bersama garis panduan 3.0. Okey, fungsi pengetua. Bila melibatkan fungsi pengetua ni diturunkan kepada SUP lah. Pengetua ialah pengurus peperiksaan di peringkat sekolah itu sendiri. Kalau kita ada 4 pusat tu lah dia menguruskan. Walau bagaimanapun, walaupun dia pengurus peperiksaan di peringkat sekolah, tetapi pengetua ataupun warga sekolah yang di pusat berkenaan, di pusat sekolah itu, tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan larangan yang ditetapkan oleh sekolah sendiri, yang mana akan diambil alih oleh ketua pengawas. Walaupun dia di sekolah itu, walaupun pengetua adalah pengurus pusat pengurus peperiksaan di pusat sekolah itu, tetapi pengetua tidak layak untuk masuk ke dalam dewan ataupun pusat peperiksaan. Siapa yang layak? Personal yang dilantik sahaja. Dan guru bertugas. Guru bertugas itu pun sekejap sajalah untuk memastikan kertas peperiksaan yang dikeluarkan pada hari itu tepat daripada segi masa, tarikhnya mengikut jadual waktu, dan kertas peperiksaan itu tidak dicerobohi oleh sesiapa sebelum ketua pengawas buka lah. Okay, mengurus pengenalan peperiksaan bertulis di peringkat sekolah mengikut arahan keselamatan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia lah. Ini fungsi pengetua keseluruhannya, tapi untuk kita fokus kita kepada peperiksaan SPM yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan. Okay, seterusnya membuat permohonan untuk membuka pusat peperiksaan. Yang ini di awal dahulu. Biasanya membuat permohonan untuk membuka pusat peperiksaan ni dia berlaku 2 tahun sebelum kita mulakan peperiksaan. Contohnya ada calon tingkatan 3. 2 tahun lagi kita akan ada SPM. Jadi tahun itulah yang kita memohon untuk permohonan pusat untuk dijadikan pusat pada 2 tahun yang akan datang. Supaya di peringkat SPP kita ada masa untuk membuat penilaian dan pemantauan sama ada sesuai ataupun tidak. Tapi kebanyakannya untuk sekolah-sekolah kerajaan tidak menjadi halangan lah. Tidak menjadi halangan. Tapi untuk sekolah swasta, dia perlu mendapat kelulusan daripada peringkat swasta dulu. Baru kita boleh buat kelulusan mengadakan pusat di sekolah berkenaan. Tapi untuk calon persendirian, tidak boleh kita bukakan pusat di sekolah-sekolah persendirian. Okay, walaupun calonnya melebihi 200. Seterusnya, menguruskan pendaftaran calon. Pendaftaran calon dipertanggungjawabkan atas sekolah masing-masing untuk mendaftar calon-calon yang
bersekolah. Kemudian mencetak dan mengedarkan jadual waktu. Yang kita tahu jadual waktu yang baru ni telah pun dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. Semua sekali ada 15 hari daripada 2 Mac sehinggalah 29 bulan Mac nanti selesai peperiksaan. Jadi seeloknya jadual waktu itu telah pun dimaklumkan kepada calon agar setiap calon tahu dan hadir pada hari berkenaan, termasuklah yang terlibat dengan ujian Mali Sains, ujian mendengar, ujian bertutur. Itu adalah komponen SPM. Yang mana dahulunya kalau kurikulum lama untuk bahasa Melayu di kertas 3, tapi untuk kurikulum baru ni di kertas 3 dan kertas 4. Untuk fizik, kimia, biologi, sains tambahan kertas 3 yang perlu untuk calon hadir dan jawab. Sekiranya calon tidak hadir, apa akan berlaku? Automatiklah keputusan dia akan keluar tidak hadir. Kecuali ada kes-kes yang tertentu lah yang tadi Cik Cham pun dah sentuh. Seterusnya, menyediakan pusat peperiksaan yang mematuhi arahan keselamatan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan. Menyediakan pusat peperiksaan lah yang akan kita hadap nanti untuk mendengar, bertutur, bagaimana tata cara penyusunan pusat berkenaan dan juga ujian bertulis nanti. Ujian tulis saya kira tidak menjadi bebanan ataupun tidak menjadi masalah lah, bebanan itu tak ada. Sebab apa? Kita baca buku 4P itu dibaca bersama garis panduan pengendalian 3.0 itu yang mana menetapkan jaraknya 1.5 meter sisi ke sisi dan sisi belakang lah. Kalau tengok dalam buku 4P dia hanya 0.8 meter, tapi disebabkan kes COVID ini jarak itu 1.5 meter. InsyaAllah kita doa bersama agar kes COVID ini hilang dan dia akan kembali seperti sedia kala lah. Bila melibatkan jarak yang besar ini, dia akan juga melibatkan bilik yang banyak, kemudian petugas yang lebih ramai. Pada asalnya untuk peperiksaan SPM ini, petugas hanya kita perlu dalam lebih kurang 6,000 semua sekali. Tetapi bila melibatkan kes COVID ini, petugas peperiksaan melebihi 8,000. Dia ada penambahan lebih kurang 2,000 petugas. Jadi dia bebanan lah kepada pihak sekolah juga untuk menyediakan sebab apa pencalonan ataupun pelantikan petugas ini perlulah terdiri daripada kalangan guru-guru kita sendiri. Kemudian tugas tanggungjawab pengetua juga memastikan Dewan dan Bilik Peperiksaan dikunci. Dikunci dan dibuka setiap hari peperiksaan. Yang ini fokus dia kepada bilik utama lah, bilik utama yang ketua pengawas ada tu. Bila kita tempatkan almari besi berkunci di bilik ketua pengawas itu dan SUP serahkan dokumen-dokumen terperingkat, ada yang BJ, buku jawapan, ada job, ada lagi plastik pembungkus. Jadi kita tak nak bilik-bilik itu dimasuki oleh orang yang ada kepentingan gitu. Dia ada kepentingan, dia boleh mungkin dia boleh buat sesuatu yang mendatangkan keuntungan kepada diri dia. Jadi kita kawal perkara itu dengan mohon untuk memastikan Dewan dan Bilik Peperiksaan dikunci, dibuka setiap hari peperiksaan nanti, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk tanggungjawab pengetua juga perlu mencalonkan pelantikan petugas peperiksaan yang berintegriti. Di sekolah memang pencalonan itu datangnya daripada sekolah. Di peringkat Jabatan Pendidikan kita mengesahkan, kita membuat pelantikan berdasarkan pencalonan itu atas sebab hanya sekolah yang kenal guru-gurunya. Calonlah di kalangan guru-guru yang penuh integriti, amanah, berwibawa dan lulus lapisan keselamatan bagi mengelakkan keterisan maklumat. Kalau guru-guru kita ni semua berintegriti dan sebagainya, insya-Allah peperiksaan kita berjalan dengan lancar, tanpa sebarang ketidakaturan. Sebab apa, sekiranya berlaku apa-apa ketidakaturan, dia akan mengganggu perjalanan proses untuk melaksanakan peperiksaan. Kita ada 15 hari peperiksaan. Sekiranya hari pertama, hari kedua dah terjadi sesuatu perkara yang kita tidak ingini, dia akan menyukarkan untuk kita meneruskan kelancaran peperiksaan tersebut.
Kemudian melantik guru bertugas pada hari peperiksaan. Guru yang bertugas adalah berada di luar dewan bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan mula. Yang ini fokus dia kepada guru bertugas yang akan bersama dengan ketua pengawas untuk menguruskan kertas peperiksaan di dalam bilik peperiksaan. Okay, sebelum dia buka tu, sebelum dia potong kertas peperiksaan itu. Okay. Tapi juga bila ada kes COVID, ada juga guru-guru bertugas yang lain yang membantu untuk menguruskan calon sebelum diambil alih oleh petugas peperiksaan. Okay, yang mana kita tengok di bilik-bilik peperiksaan itu perlu kita tempatkan calon sebelum dimakan pun di situ. Jadi peranan guru bertugas itu sangat pentinglah. Kemudian memberi taklimat keselamatan mengenai peraturan peperiksaan, arahan dan amaran di dewan ataupun bilik peperiksaan kepada guru bertugas dan calon. Calon kalau calon sekolah itu atas tanggungjawab lah bersama-sama, bukan kata kita letakkan tanggungjawab itu kepada sekolah sahaja. Di dalam dewan peperiksaan sebelum bermulanya sidang, setiap kali sidang itu kita juga memberi arahan dan panduan kepada calon apa yang boleh, apa yang tidak boleh dibawa masuk dan sebagainya lah. Okay. Kalau arahannya pada BJ itu nak tulis apa, melekatkan apa, okay, itu juga kita minta ketua pengawas maklumkan kepada calon-calon ini, insyaAllah. Seterusnya, memastikan calon mematuhi arahan taklimat keselamatan mengenai peraturan peperiksaan, arahan dan amaran di Dewan Bilik Peperiksaan yang terkandung di dalam JWP, iaitu jadual waktu. Okey, tak apa nanti. Memastikan guru bertugas mengumpulkan semua bahan dan peralatan yang dilarang dari dibawa masuk oleh calon ke dalam Dewan ataupun bilik peperiksaan. Kemudian memastikan calon menandatangani borang pengakuan calon, iaitu BPC ni. Okay, BPC ni terdapat di belakang JWP. Okay. Sekiranya berlaku kes salah laku di kalangan calon tersebut, BPC ni ataupun borang pengakuan calon ini akan diangkat semula untuk kita lihat sama ada calon ini telah faham dengan arahan yang diberikan di dalam jadual waktu. Okey. Jadual waktu lah, jadual waktu yang baru ni sehingga 29 hari bulan Mac. Di belakang sekali dia ada BPC ni. Kemudian dalam jadual waktu ini juga ada tercatat untuk masa tambahan yang dibenarkan di kategori A, kategori B dan sebagainya. Maaf Cik Akasha, Ya. yang orang tu nanti bila calon dah tanda tangan, dia akan serahkan kepada SU ke? Borang itu disimpan oleh SUP sehinggalah keputusan keluar selepas 6 bulan keputusan itu keluar. Okey. Okey. Okey, kemudian ni tanggungjawab ni nombor 12, pertanyaan itu menyimpan BPC sehingga 6 bulan selepas pengeluaran keputusan peperiksaan. Tanya dia tu jawab kat sini. Okey, seterusnya menerima dan mengurus bahan am peperiksaan, menentukan bahan am ini termasuklah job lah. Nanti tuan-tuan mungkin akan terima JOB JOB, JOTB, BJ, kemudian dan bahan-bahan lain lah yang akan diguna pakai oleh ketua pengawas semasa menguruskan peperiksaan di pusat di sekolah nanti. Kemudian menentukan keselamatan kertas peperiksaan, bahan terperingkat dan bahan am yang berada di sekolah mengikut prosedur standard dan arahan keselamatan. Okay, menentukan keselamatan kertas peperiksaan. Kertas peperiksaan ini untuk makluman untuk peringatan, untuk sidang 3 akan dimasukkan ke dalam almari besi berkunci di bilik pengetua. Jadi keselamatan atas kertas itu akan dipertanggungjawabkan atas pengetua lah nanti. Dan akan diambil semula oleh ketua pengawas sebelum bermulanya sidang 3. Jadi kita telah pun maklumkan perkara ini kepada pihak pengetua agar memastikan ada pentadbir yang akan menerima dan juga menyerahkan
soalan-soalan sidang 3 ini kepada ketua pengawas apabila diperlukan nanti. InsyaAllah. Okay, seterusnya, menentukan perjalanan peperiksaan bertulis adalah lancar mengikut prosedur operasi standard dan arahan keselamatan. Okay? Seterusnya, bekerjasama penuh dengan petugas peperiksaan. Nanti mungkin, memang akan ada lawatan pusat dijadualkan untuk peperiksaan bertulis ini pada 25 hari bulan, 28 hari bulan dan juga ataupun 1 hari bulan Mac nanti. Okay, jadi berbincanglah baik-baik, insyaAllah kita boleh selesaikan. Yang ketua pengawas yang datang ataupun pengawas yang datang itu akan menguruskan pusat yang mana anak-anak kita di sekolah kita yang mengambil peperiksaan itu. Jadi kita bagilah kerjasama yang baik agar mempermudahkan urusan itu. Seterusnya, mengambil tindakan tertertib. Ini salah satu daripada tanggungjawab yang diberikan kepada pihak mengetua lah. Mana-mana pegawai, mana-mana pejabat awam yang ingkar arahan atau cuan menjalankan tugas peperiksaan di bawah peraturan-peraturan awam kelakuan dan tertertib 1993. Okey, pengurusan pentadbiran SPM. Slide saya tak banyak pun, tak sampai 30 dan saya mungkin ambil dalam masa dalam 35 minit. Petugas mencalonkan pelantikan petugas tambahan. Yang ini telah pun kita laksanakan. Daripada awalnya kita mohon kepada sekolah untuk mencalonkan mengikut formula yang diberinya supaya petugas kita cukup untuk menguruskan peperiksaan. Okay, bukan sahaja di sekolah, ada juga di hospital dan sebagainya. Itu memerlukan pengawas tambahan lah. Dan kita juga memohon daripada sekolah rendah, bukan memohon, mewajibkan daripada sekolah rendah untuk membantu dalam mencalonkan untuk kita lantik sebagai petugas. Tambahan pula ada ujian-ujian lain, ujian amali sains, UB dan sebagainya. Jadi petugas tambahan ni sangatlah diperlukan. Kalau tanpa petugas-petugas ini, peperiksaan tak boleh berlangsung. Peperiksaan tak akan jalan. Kalau kurangnya kita hantar petugas pergi ke sekolah, contohnya BL001, petugas perlu ada 10 orang sebab apa, minimum sebab kelas dia pun ada 10, tapi tak, kita hanya hantar 8, tak cukup. Peperiksaan di pusat itu keseluruhannya tak akan berlangsung sehinggalah petugas kita cukup. Jadi pentingnya petugas ini. Okey, petugas-petugas peperiksaan terdiri daripada penyelidik kawasan, ketua pengawas, pengawas peperiksaan, pengemas bilik, iaitu lantikan di kalangan AKP dalam nisbah 1 pengemas bilik untuk 50 orang calon. Okey, pemeriksa boleh dikecualikan dari pelantikan. Sebelum peperiksaan, penyediaan plan tempat duduk, ini memang biasanya SUP lah yang buat. Penyediaan plan tempat duduk asal, sekiranya ada perubahan, kita sediakan plan tempat duduk kosong supaya ketua pengawas boleh mengisi. Kalau yang biasa, kalau contohnya mata pelajaran teras yang semua calon hadir, contohnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, yang itu semua orang calon hadir, dia akan menggunakan plan tempat duduk yang SUP sediakan lah. Tetapi contohnya dia perlu ubah kedudukan tempat duduk calon itu untuk mengasingkan calon-calon yang mengambil mata pelajaran pendidikan moral dan pendidikan Islam. Jadi ketua pengawas biasanya menggunakan plan tempat duduk yang kosong lah untuk mengisi semula. Plan tempat duduk ni sangat penting untuk ketua pengawas masukkan ke dalam buku rekod pengawasan yang akan dilihat oleh pihak lembaga peperiksaan sekiranya berlaku sebarang ketidakaturan. Contohnya ada calon yang ditangkap meniru dan sebagainya, dia akan lihat plan dia di mana, berada di mana, supaya jelas dan boleh diambil tindakan lah agar peperiksaan yang dilaksanakan ini adil kepada semua orang calon. Okey. Seterusnya, mencetak dan mengedarkan jadual waktu peperiksaan kepada setiap calon, memastikan calon menandatangani borang pengakuan calon BPC yang saya terangkan tadi, terdapat di bahagian belakang jadual waktu peperiksaan. Kemudian,
Penyediaan jadual guru bertugas semasa hari peperiksaan. Okey, guru bertugas yang dimaksudkan ini ialah guru bertugas yang akan bersama-sama ketua pengawas. Guru bertugas ini nanti kita lihat peranan dia sangat penting. Yang guru bertugas yang bersama-sama ketua pengawas untuk memotong kertas peperiksaan ini, peranan dia sangat penting. Okey, dia salah satu tapisan supaya kertas peperiksaan yang diedarkan kepada calon itu betul dari segi mata pelajaran dia, masa dia, tarikh dia mengikut jadual waktu hari peperiksaan tersebut. Okey. Kemudian ini baru nombor 4 ni baru, menyediakan mesin pencetak untuk kegunaan ketua pengawas mencetak LPAM 29, iaitu borang mengesan pergerakan calon melalui aplikasi e-kehadiran. Okey, borang LPAM 29 ini biasanya ditulis oleh ketua pengawas sebagai surat beranak untuk bungkusan skrip. Sekiranya tiada LPAM 29 ini, pihak lembaga peperiksaan tidak mengetahui berapa bilangan calon yang menghantar ataupun yang hadir ataupun yang CBK dan sebagainya, yang ada calon pindah tumpang, calon dan macam-macam lagi lah yang kalau sekiranya tak dilampirkan bersama, pihak lembaga peperiksaan tidak tahu. Jadi untuk tahun ini lembaga peperiksaan dia selangkah ke hadapan dengan pendigitalan dan LPAM 29 ini dijana melalui aplikasi e-kehadiran. Apabila calon hadir 45 minit pertama ataupun setengah jam pertama, calon masuk, ketua pengawas akan mengisi e-kehadiran melalui aplikasi lah. Jadi di situ terus boleh menjana LPAM 29 ini. Okey, mesin pencetak perlulah disediakan untuk kegunaan ketua pengawas mencetak. Kalau boleh sediakan setiap pusat, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh, kita sediakan untuk kegunaan, contohnya kita ada 3 pusat di sekolah kita. Kita sediakan satu, insya-Allah ketua pengawas boleh menggunakan mesin pencetak berkenaan. Okey, Cik Akacha nak tanya. Teruskan. Okey, saya pada sekolah swasta, LP29 ni dia termasuk termasuk calon swasta sekali ke macam mana? Okay, LPAM 29 ini memang kegunaannya bukan kepada sekolah swasta saja, dia sekolah kerajaan, sekolah swasta, semua sekali lah untuk pusat-pusat persendirian. Maksudnya nama calon semua calon SPM ni kan? Ya, betul. Okey, faham. LPAM 29 ni apa yang kita hantar, contohnya calon terdaftar 200 orang. Skrip mesti ada 200. Okey, jadi LPAM 29 ni akan ada bilangan hadir, bilangan tidak hadir, bilangan menumpang. Okey, jadi bila kita hantar tu, pihak lembaga peperiksaan semasa dia nak buat semakan, dia akan melihat LPAM 29 ini dahulu. Walaupun calon itu datang daripada sekolah swasta ataupun calon persendirian sekalipun, LPAM 29 ini wajib kena ada. Okey. Assalamualaikum, saya ada soalan. Ya. Encik Akacha, saya nak tanya tentang borang pengakuan calon ni. Saya lihat di jadual lisan, betul pun ada borang pengakuan calon. Maknanya pelajar perlulah juga sign di situ sebelum ujian lisan, betul tak? Ya, betul. Betul. Okey, terima kasih. Sama. Cik Akacha, maksudnya mesin pencetak ni perlu disediakan seawal ujian lisan lah ya? Ujian lisan pun ada LPAM 29, dia perlu sediakan lah. Sebab apa saya faham juga untuk ujian lisan juga akan ada aplikasi e-kehadiran. Okay, bila ada aplikasi e-kehadiran itu akan ada cetakan LPAM 29. Cik Akacha, kalau SPM menulis, kita bagi jadual tu pada calon kan, maka termasuklah sekali untuk bertutur dan lisan ni, kita kena bagi juga jadual yang diedarkan oleh LPM kepada calon juga. Ya, betul. Dan maknanya 2 salinan calon kena isi dan hantar kembali pada kita. Ya, betul. Terima kasih.
Encik Akasha, kalau saya bagi jadual waktu ujian lisan itu bersama-sama dengan SPM bertulis, jadi boleh tak saya buat satu salinan borang pengakuan calon? Sebab saya bagi pada masa yang sama. Satu saja. Untuk ujian lisan satu, untuk ujian bertulis satu lah. Oh, tak boleh ke abang? Dia berbeza itu tu. Arahan. Walaupun dia di dalam mata pelajaran ujian lisan ini adalah untuk bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris di dalam mata pelajaran SPM, saya faham tapi tarikh pelaksanaan itu satu berbeza lah. Jadi kaedah pelaksanaan juga berbeza. Okey. Assalamualaikum Cik Akasha, saya nak tanya, tahun ni ada lagi guna stickers ke untuk buku jawapan tu? Okey. Yang tahun lepas yang tampal-tampal tu? Ada, cuma tahun ini tidak ditanggungjawabkan atas SUP. Barcode ni dikenali sebagai barcode untuk LP4 untuk atas urusan ketua pengawas dan juga calon di Dewan di Pusat Peperiksaan lah. Ketua pengawas dan mengawal memberi arahan kepada calon untuk menampal stiker itu di tempat yang sepatutnya. Baik. Bagus jugalah Cik Akasha. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya teruskan lagi. Tadi sampai sini Okey, menyediakan mesin pencetak tu itu bantulah Kemudian memastikan kunci bilik kebal diserahkan kepada penyelia kawasan. Ini pun saya dah maklumkan kepada pihak pengetua pagi tadi. Di bilik kebal yang ada di sekolah itu. Ada 47 bilik kebal yang ada di Selangor ini diguna pakai. Bukan semua sekolah ada bilik kebal ada setengah sekolah sahaja yang kita gunakan untuk bilik kebal penyimpanan kertas peperiksaan untuk peperiksaan bertulis, amali sains dan juga untuk peperiksaan mendengar bertutur. Ada 47 dan satu kita guna pakai bersama iaitu SMK Datuk Abu Bakar Baginda akan diguna pakai oleh dua daerah Hulu Langat dan juga daerah Sepang. Kemudian memastikan dewan ataupun bilik peperiksaan sudah disediakan. Okey, ini maksud kata hari peperiksaan lah. Dia sudah disediakan itu. And then calon akan datang pada 2 hari bulan itu bilik peperiksaan sudah disediakan. Biasanya semasa lawatan pusat ketua pengawas ke sekolah ataupun pusat peperiksaan, bilik peperiksaan ini sudah pun tersedia. Jadi sama-samalah kita usaha untuk kita siapkan bilik peperiksaan ini sebelum lawatan pusat itu. Kemudian menyediakan laluan berasingan bagi calon persendirian. Ada sekolah yang memang kita buka untuk calon persendirian, yang itu memang kita tak boleh nak buat apa. Itu adalah arahan daripada pihak lembaga peperiksaan. Kalau boleh tak ada calon persendirian, lagi mudah. Tapi bila memikirkan sekiranya isu anak-anak kita juga nak ambil calon sebagai calon persendirian, tak ada, kita pun susah juga kan. Jadi di negeri Selangor ni memang ramailah calon persendiriannya, hampir 5,000 orang calon. Jadi kebanyakannya kalau di daerah Gombak itu memang penuh lah pusat-pusat persendirian ini. Daerah-daerah lain pun sama, Perdana, Utama dan Kelang. Yang lain-lain tu mungkin ada sedikit ruang. Kemudian menyediakan bilik-bilik khas COVID. Yang ini yang diterangkan sama macam tahun-tahun lepas. Bila ada kes COVID, di mana kita nak letakkan calon-calon ini. Nanti kita tengok sama-sama lah. Dan bilik-bilik CBK. Kemudian mengingatkan calon supaya mematuhi peraturan-peraturan peperiksaan. Mungkin kita cikgu yang berada di sekolah, nanti SUP, ada pun SUP sendiri yang mengajar anak-anak kita yang berada di tingkatan 5 ini. Jadi ingatkanlah sambil-sambil kita mengajar itu, ingatkan supaya patuhi semua peraturan peperiksaan agar kita tidak diambil tindakan salah laku. Ada calon-calon yang cemerlang diambil tindakan atas sebab atas terbawa nota dan sebagainya, iaitu kesan dia kepada calon itu sendiri dan kesan dia sangat besar kepada sekolah. Calon cemerlang tiba-tiba tertangkap membawa nota mata pelajaran penting, sejarah dan sebagainya. Bila kita siasat ada tekanan daripada parents dan sebagainya. Jadi
dia memberi kesan lah. Kemudian melepaskan calon awal ke Dewan Perperiksaan. Yang ini macam dahulu sebelum kes COVID, calon-calon ini biasanya kita kumpulkan di hadapan di dewan ataupun di ruangan terbuka untuk kita taklimatkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tetapi bila kebiasaan itu dia menjadi terlalu lama sehingga tidak berhenti bercakap dan lewat masuk ke bilik yang akan diuji itu. Jadi menyukarkan di peringkat ketua pengawas untuk menguruskan kertas peperiksaan. Bila calon tak masuk, guru bertugas tak ada, kertas peperiksaan confirm tak boleh buka. Dia menjadi satu kesalahan lah. Kemudian memastikan guru bertugas hadir ke Dewan Peperiksaan 30 minit sebelum peperiksaan bermula. Jumpa ketua pengawas di bilik utama peperiksaan. Nanti kita tengok panjang ni Bekerjasama penuh dengan petugas peperiksaan. Hari peperiksaan juga memastikan ada pentadbir di pejabat sekolah untuk penyerahan pengambilan kertas peperiksaan sidang 3, mengambil kehadiran calon setelah 45 minit ataupun 30 minit pertama itu SUP ni ketua pengawas akan memasukkan kehadiran di dalam e-kehadiran. Okey, jadi bagi masa sedikit untuk ketua pengawas itu selesai kerja dia, dan dalam 45 minit kita mulalah untuk mungkin akan ada nombor ketua pengawas yang kita boleh dapat terus bilangan hadir di pusat berkenaan. Yang kaedah itu mungkin pelbagai kaedah lah. Mengisi kehadiran calon di dalam sistem sepat e-kehadiran setelah tamat peperiksaan mengikut sidang. Garis panduan pengendalian pusat peperiksaan dibaca bersama-sama garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu. Yang ni yang saya cakap tadi. Buku 4P itu dibaca bersama dengan garis panduan 3.0 itu. Selepas peperiksaan semua tamat pada 29 hari bulan Mac, periksa almari besi berkunci di bilik utama, peperiksaan dan semak bahan perlulah, borang kawalan, sekiranya ada skrip tercicir. Kita harap-harap tidaklah. Yang ini, perkara ini kita telah pun pesan kepada ketua pengawas yang terlibat dengan pusat supaya jaga berkenaan skrip ini. Jangan sampai pengemas bilik yang kita lantik menjadi pengutip skrip. Nanti saya pesan kepada ketua-ketua pengawas. Ada dua benda saya pesan. Satu, jangan tersalah potong yang melibatkan guru bertugas kita. Satu lagi, jangan cicir skrip. Tapi walau bagaimanapun, kita sebagai langkah berhati-hati dan SUP nanti lepas habis peperiksaan pada 29 hari bulan tu nanti, semak balik. Pergi masuk balik ke Dewan Peperiksaan itu, buka almari besi berkunci, tengok dokumen-dokumen yang ditinggalkan, takut ada skrip yang tercicir. Ini bilik peperiksaannya. Yang 3 di atas adalah bilik peperiksaan biasa, yang mana sebelum kes COVID itulah bilik biasa untuk calon normal, bilik kuarantin yang untuk calon yang menghidap penyakit berjangkit seperti sakit mata. Jadi kita asingkan ke bilik kuarantin lah. Bilik CBK untuk calon berkeperluan khas yang mendapat kebenaran tambahan masa dan sakit lain. Tambahan masa ni confirm lah kita akan asingkan biliknya. Dia macam-macam keadaan calon-calon kita ni. Kadang-kadang hari biasa okey je. Tiba-tiba kena hari peperiksaan ada kemalangan dan sebagainya yang kita mengharapkan tidak berlaku lah untuk tahun ni. Jadi kita ingatkanlah calon-calon ini supaya jaga kesihatan, jaga tingkah laku itu agar dia tidak mendatangkan perkara buruk lah semasa hari peperiksaan nanti. Kemudian bilik khas. Yang 3 di bawah yang warna merah itu adalah selepas berlakunya kes COVID yang SOP-nya masih tetap sama dengan SOP pengendalian peperiksaan SPM 2020 dan masih lagi SOP di sekolah lah. Bilik khas untuk calon bergejala di dalam dewan ataupun bilik peperiksaan normal. Bilik isolasi untuk menempatkan calon COVID yang dikesan di dalam dewan ataupun bilik peperiksaan semasa peperiksaan. Contoh yang berlaku tahun lepas kan, tiba-tiba kita dapat makluman daripada KKM atau MKM yang parents dah maklumkan, parents positif, dimaklumkan ke pihak sekolah, calon berada di dewan. Jadi kita asingkan terus ke bilik isolasi
dan calon-calon lain kita masukkan ke tempat ke bilik alternatif Okay, bilik alternatif ni menempatkan calon normal yang diarahkan berpindah bilik atas sebab kes COVID-19. Dan satu lagi yang kita tahu, ada satu lagi bilik transit. Bilik transit ini sekiranya mengikut kemampuan di tingkat sekolah itu. Okey, guru bertugas. Dia khas untuk guru bertugas. Dia mengesahkan. Guru bertugas ini fokus dia dekat yang menjadi saksi pembukaan kertas peperiksaan bersama-sama dengan ketua pengawas nanti. Dia perlu mengesahkan bermaksud dia kena tengok, dia bukan masuk semata-mata untuk menandatangani di ruang label kertas soalan itu. Dia boleh pegang sampul itu yang belum dibuka lah. Masa dah buka dia tak boleh sebelum dibuka dia boleh pegang, dia kena boleh tengok, dia boleh belik, dia boleh pastikan tiada kesan pencerobohan pada karung keselamatan sampul kertas peperiksaan dengan membuat semakan, dan akhir sekali barulah dia turunkan tanda tangan. Okay, saya pun pesan kepada ketua pengawas, nanti kalau ada guru bertugas maklumkan dia boleh pegang. Nanti tuan-tuan perempuan SUP maklumkan kepada guru bertugas ini bukan masuk untuk sign sahaja. Kadang-kadang guru-guru ni guru-guru baru dia takut dia takut dia masuk dalam bilik ketua pengawas tu garang pula. Dia pun nak buat apa, dia sign je. Ketua pengawas pun suruh sign je, dia pun sign je. Tiba-tiba tersalah habis. Ini adalah sebagai satu lapisan untuk kita mengelakkan daripada berlakunya kes tersalah potong dan mengedarkan soalan yang bukan pada waktunya. Okay, ini adalah tapisan jadi sekiranya berlaku dia banyak benda-benda lain yang terpaksa kita uruskan yang akan menyusahkan pihak sekolah, akan kena kuarantin dan sebagainya. Pihak sekolah juga akan kena bagi makan minum, dia akan menyusahkan. Jadi kita elakkan itu berlaku, pastikan guru bertugas kita ini betul-betul melihat dan merujuk kepada jadual waktu agar kesalahan tersalah potong ini kita dapat elakkan. Kosong. Bukan kata ada 1, 2, kosong. InsyaAllah kita sama-sama, insyaAllah kita buat sama-sama. Kemudian, memastikan calon sekolah yang disebut di bawah tidak memasuki dewan peperiksaan, iaitu calon sekolah yang bergejala, yang dikuarantin, yang positif COVID-19. Yang ini tak boleh masuk lah. Okay, mengesahkan tiada kesan pencerobohan pada karung keselamatan. Diulang sekali lagi agar kita faham, kita tahu. Bermaksud yang ini penting lah. Okay, dan sampul kertas peperiksaan dengan membuat semakan dan menurunkan tanda tangan. Okay. Selain itu, iaitu guru bertugas yang bersama ketua pengawas. Yang bukan bersama ketua pengawas, tugas dia mengimbas suhu di pintu pagar bersama pengawas peperiksaan, mengambil pesanan makanan calon dan membuat pesanan di kantin, memastikan makanan calon dihantar ke dewan ataupun bilik peperiksaan. Okay, seterusnya, guru bertugas ini perlu ditaklimatkan tentang taklimat keselamatan mengenai peraturan peperiksaan, arahan dan amaran di bilik ataupun dewan peperiksaan daripada pengetua. Okay. Memastikan calon peperiksaan mematuhi prosedur keselamatan dan pengurusan peperiksaan serta tidak membawa masuk perkara-perkara yang dinyatakan pada pernyataan larangan di dewan ataupun bilik peperiksaan di dalam jadual waktu peperiksaan dan pernyataan amaran peperiksaan di dalam borang pengakuan calon. Okay, yang tadilah. Seterusnya, menyedia dan menyimpan borang deklarasi COVID setiap hari. Kemudian menurunkan tanda tangan pada buku rekod pengawasan, yang ini yang menjadi saksi bagi mengesahkan tiada kesan pencerobohan pada karung keselamatan dan sampul kertas peperiksaan, memastikan keselamatan dan kerahsiaan kertas peperiksaan di pusat peperiksaan dengan menyemak sampul kertas peperiksaan dan mengesahkan sampul sama dengan seperti jadual waktu yang berlaku di hadapan calon bagi memastikan tiada kesan pencerobohan dan menurunkan tanda tangan pada label bungkusan kertas peperiksaan bagi mengesahkan tiadanya kesan pencerobohan. Itu sangat penting. Kemudian pengemas bilik, dahulunya satu pusat satu, tapi bila kes COVID ini masih lagi tak habis, dilantik di kalangan AKP ataupun guru, dilantik dalam musibah satu, pengemas bilik untuk 50 orang calon, membuat sanitasi pada meja calon di bilik khas isolasi setiap kali selesai sidang dan membuat sanitasi pada kerusi meja setiap hari selepas tamat peperiksaan. Okay? Itu saja.
Encik Akasha nak tanya, tahun ni calon kena isi borang pengisytiharan COVID tak? Borang deklarasi itulah nanti kita akan sediakan dan kita akan bagilah. Kena. Jawapan ni kena lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Encik Akasha, nak tanya borang deklarasi COVID tu tadi Encik Akasha kata perlu disediakan dan disimpan oleh guru bertugas. Tahu saya tahun lepas pelajar calon diserahkan kepada ketua pengawas. Adakah tahun ni calon kena serah pada guru bertugas? Okey, kalau diserahkan kepada ketua pengawas pun ketua pengawas akan serahkan kepada guru bertugas kan? Untuk simpanan. Betul. Pulang balik kat sekolah. Dia akan pulang balik kepada sekolah. Betul lah tu. Dia sama ada kalau dia tak sempat dia masuk terus, kita akan edarkan borang deklarasi itu dalam bilik pengawas itu dan diserahkan kepada ketua pengawas. Yang itu kaedah bagaimana untuk kita menyerahkan tapi kena isilah. Akhirnya kalau sekiranya diserahkan kepada ketua pengawas perlu serahkan kepada pihak sekolah lah melalui guru bertugas. Kenapa guru bertugas? Sebab guru bertugas lah ada kat situ. Okay. Assalamualaikum Encik Akasha. Untuk makan calon. Jadi perlukah kita ambil order lagi sebab sekarang pun kalau ikut mereka dah boleh turun ke kantin, kemudian mereka naik balik ke bilik peperiksaan untuk makan, bilik kelas lah. Okay. Jadi perlukah nak ambil order lagi? Setakat ini prosedur dia masih sama. Seperti itu. Setakat hari ini prosedur yang saya dimaklumkan oleh pihak lembaga peperiksaan, prosedur dia masih sama seperti pengenalan peperiksaan SPM untuk 2020. Walau bagaimanapun kita masih lagi ada waktu sehingga awal bulan lah. Sekiranya ada perubahan berkenaan ini dan mungkin ada sedikit kelonggaran kita akan maklumkan kemudian supaya kita lebih tenang. Saya faham bila nak kena ambil order tu dia lebih serabut lah, lebih kelam kabut, kita lebih pening, banyaklah tambahan tugas. Tapi sekiranya itulah maklumat sehingga peperiksaan berlangsung, itulah arahannya. Okay? Okay, Encik Akasha. Ya, Encik Akasha. Nak tanyakan kalau pusat saya dia tak ada calon CPK, bolehkah bilik calon tak payah disediakan? Saya tak ada calon CBK. Bukan. Okey, tak ada calon CBK. Kemudian perlu tak disediakan bilik CBK tu. Mengikut keperluan lah. Sekiranya tiba-tiba calon CBK ni bukan kata dia memang CBK. Kalau memang CBK kita jelas. Calon yang pekak bisu, calon yang memang memerlukan bantuan. Yang daripada awal pendaftaran itu kita dah mohon ataupun di pertengahan perjalanan tahun itu sebelum habis dia berlaku kemalangan dan sebagainya, kita dah sedar. Tak apa, memang tak perlulah. Tapi sekiranya pada pagi hari itu anak-anak kita ni terlibat dengan kemalangan dan sebagainya dan perlukan untuk bilik CBK, jadi kita kena sediakan pada hari itu. Okay? Jadi standby lah. Tapi yang setahu saya Encik Akasha itu bukan bilik khas. Boleh digunakan kalau dia tiba-tiba accident ke apa ke, tak boleh ke kita pakai bilik khas untuk dijadikan bilik yang Encik Akasha maksudkan tadi? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita gunakan bilik khas yang sebenarnya kita khaskan untuk COVID bilik khas untuk COVID lah. Tiba-tiba ada kes COVID. Di mana pula kita nak letakkan bilik-bilik calon ini? Jadi maksudnya kalau boleh sikit. Tagging bilik tak ada masalah. Apa yang kita tagging itulah dia jadi. Bilik tu kosong. Kalau kita nak letak untuk calon CBK, kita taggingkan sebagai bilik CBK, itulah menjadi bilik CBK-nya. Tapi kalau sehingga habis waktu peperiksaan itu tiada calon yang perlu kita masukkan ke dalam bilik isolasi ke bilik khas ke. Jadi tak adalah. Ingatkan yang bilik CPK itu calon berkeperluan khas kan. Ingatkan itu saja untuk calon CPK yang dimaksudkan. Betul, calon CPK memang bilik CPK itu. Yang saya tunjuk tadi ada 6 bilik betul. 6 bilik kan.
Tapi kalau tak ada calon CBK, memang rezeki kita tak ada calon CBK sehingga tamat peperiksaan, alhamdulillah, baguslah. Okay, senang pengurusan kita, senang juga pengurusan di peringkat ketua pengawas. Bila ada calon CBK, tambahan masa ini dia perlu bungkusan berbeza, LPM juga dia kena cetak 2 kali. Dia Kasha, berbeza lah. Okey, ya. tahun ni semua kertas soalan akan dikutip semua ke macam tahun lepas? Tidak. Okey, yang kertas soalan yang tertutup hanya ada 3 kembali kepada keadaan biasa, iaitu kertas peperiksaan untuk PSB kertas 1 26111-1, kemudian pendidikan moral dan juga sains sukan. Itu sahaja kertas peperiksaan tertutup yang perlu dikembalikan ke bilik kebal untuk kita lupuskan. Yang lain kita ada 101 kertas yang lain itu boleh pihak sekolah ambil tapi tunggu sehingga tamat keseluruhan peperiksaan. Okey? Jelas Cik Akasha, Ya. saya nak tanya, kalau ikut Cik Akasha tadi kan, slide awal tadi tu, murid akan dilepaskan ke bilik peperiksaan selewat-lewatnya 30 minit sebelum paper bermula kan. Tapi kalau ikut SOP tahun lepas, calon akan terus masuk ke Dewan Peperiksaan. So macam tahun ni berbeza ke? Okey, yang saya terangkan tadi, yang sekurang-kurangnya 20 minit itu dalam keadaan biasa sebelum kes COVID. Bila dalam kes COVID ini, calon-calon itu ditempatkan terus pergerakan dia, bila dia sampai dia masuk terus ke Dewan ataupun bilik peperiksaan, betul? Tapi dikawal selia oleh guru bertugas sebelum diambil alih oleh petugas peperiksaan lebih kurang 30 minit ataupun 20 minit sebelum peperiksaan bermula lah. Okey, jadi SOP-nya tetap sama macam tahun lepas. Pelajar ataupun calon ini, anak-anak kita ini akan terus masuk ke Dewan. Sekiranya ada bilik transit, masuk dalam bilik transit lah. Tapi saya faham bukan semua sekolah yang mampu sediakan bilik transit. Bilik transit ni contohnya sekolah yang ramai calon yang guna hampir keseluruhan kelasnya untuk melaksanakan peperiksaan. Jadi calon ini perlu masuk terus ke bilik peperiksaan. Jadi semasa pagi dia masuk ke bilik peperiksaan itu, tanggungjawab adalah diberikan kepada guru bertugas untuk mengawal pelajar lah. Tapi selepas sebelum peperiksaan bermula 30 minit ataupun 20 minit peperiksaan bermula, ketua pengawas ataupun pengawas akan ambil alih pusat peperiksaan itu daripada guru bertugas. Okey. Cik Kasha, nak tanya. Ya, Nur Wahida. Saya nak tanya, ujian lisan tu perlu ke kita sediakan bilik isolasi, bilik alternatif? Okey, setahu saya yang terlibat dengan kes COVID, boleh sekolah akan buat surat permohonan ke lembaga peperiksaan. Sama ada bukan dikecualikan, buat surat permohonan pemakluman kata calon ini terlibat dengan kes COVID, sama ada dikuarantinkan ataupun yang positif. Jadi kita buat surat dulu, tata cara selanjutnya sama ada diambil semula ataupun sebaliknya dimaklumkan oleh pihak lembaga peperiksaan. Jadi bila pernyataan itu dikeluarkan, bermaksud tiadalah. Encik Akasha, Encik Akasha, kalau untuk yang calon kalau dia untuk kes COVID, okay, kalau untuk penyakit berjangkit lain macam campak ke macam mana ya, juga sama buat permohonan. Yang ni untuk apa? Lisan ke apa? Lisan. Ujian bertutur. Kalau dia macam penyakit berjangkit macam dia bukan COVID lah, macam kena chickenpox ke, conjunctivitis ke, macam mana? Cik Syam ada lagi? Ini ujian mendengar ni, Cik Syam. Cik Nur Ismail Syam, dia tak ada ni. Nanti soalan itu saya akan bawa kepada dia sebab Cik Nur Ismail Syam DOE-nya saya tak boleh nak saya takut dia berlawanan dengan apa yang saya cakap. Nanti kita tunggu daripada satu keputusan lah. Okey, Akasha. Okay. Untuk lisan, untuk mendengar, nanti macam Cik Chan cakap tadi, boleh ajukan ke peringkat pegawai media PPD lah. Nanti dia akan... Encik Akasha. Okey. Encik Akasha, kalau yang kes ni untuk SPM bertulis,
kes yang bergejala. Macam tahun lepas kalau bergejala kan kita tak bagi dia masuk kawasan sekolah kan. Ya. Tapi kali ni macam mana? Dia sesama ke batuk atau suhu tinggi? Masuk bilik isolasi ataupun macam mana? Kita boleh tempatkan di bilik isolasi. Okay. Dan kita minta dia buat test lah selepas itu. Maksudnya sekolah sediakan RTK test? Selepas habis itu, calon itu diminta untuk membuat ujian lah. Ujian COVID lah, sama ada RTK atau sebagainya. Okay, setelah habis. Tapi pengurusan kes COVID lah. Kita kena masukkan ke dalam, ketua pengawas akan masukkan ke dalam bilik isolasi, dan pengurusan skrip dia akan dimasukkan dengan plastik dan sebagainya lah. Sebab kita pun tak tahu kan dia sesama atas sebab apa. Okay? Okay, baik. Saya kan Ya. saya ada calon sekolah saya, dia maklumkan dia nak berpindah sekolah pertengahan bulan Februari. Dia kata sekolah yang terdekat adalah Sarjana Utama dekat Puncak Alam. Kami di Melawati. Boleh lagi ke dia pergi tumpang kalau tak pindah sekolah? Ataupun dia perlu uruskan pindah sekolah juga? Katanya dia sekolah dulu baru exam. Dia kena buat mohon pindah sekolah. Kita akan uruskan dia sebagai calon pindah sekolah. Kalau dia tak pindah sekolah, maknanya kalau dia tak sempat nak sampai ke Melawati dari Puncak Alam, dia boleh tumpang tak di sekolah di kawasan Puncak Alam? Ke tak boleh? Sekiranya itu berlaku, dia boleh pergi ke pusat-pusat mana yang berhampiran yang ada kertas itu. Kita risau dia tak, kalau mata pelajaran teras tak ada masalah. Okay, di mana pusat pun ada di mana pusat ada, contohnya bahasa Melayu semua pusat ada, bahasa Inggeris semua pusat ada, tapi kena yang subjek-subjek 7, subjek angka 7, subjek muzik, yang tu bukan semua pusat ada. Kalau dia pergi terjah ke pusat itu, dia tak, kertas soalan tak ada nak jawab apa kan. Tapi kalau arahan kita, kalau calon ada masalah, dia datang ke pusat dan kertas soalan ada, kita benarkan dia duduk dulu lah. Okay. Okey, yang tu boleh berlaku sekali je lah bila kecemasan. Bukan dia boleh juggle antara sekolah tu dengan sekolah kami. Tak boleh lah kan? Untuk sepanjang tempoh 15 hari ujian bertulis tu. Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okey. Tapi kata soalan tu ada lah. Kalau sekarang dia buat permohonan pindah tumpang, kita akan usahakan kertas soalan yang tak ada. Okay. Kalau dia tiba-tiba terjah pada pagi hari tu, kertas soalan tak ada. Macam mana dia nak jawab kan? Kertas soalan tak ada. Okey, faham. Encik Akasha, untuk ujian SPM bertulis, kalau katakan calon tu kuarantin ataupun positif, adakah prosedurnya sama macam tahun lepas dan adakah akan ada SPM ulangan lepas tu? Yang tu belum kita dapat kepastian. Okey, satu lagi untuk kalau sekolah ada calon persendirian, adakah sekolah yang kena sediakan mesin pencetak dan juga makanan untuk calon? Okey, untuk calon persendirian, mesin pencetak tetaplah. Walau sekolah itu ada calon persendirian, bermaksud dia mesti ada calon sekolah dia kan? Mesti ada calon A, kemudian baru ada calon E. Dia tak tiba-tiba wujud calon E di situ. Tapi maksudnya kalau katakan ada 2 pusat sekolah dan 1 pusat persendirian, cukuplah 1 mesin pencetak, cukuplah ya? Kalau ada kemampuan, kita boleh membantu untuk 2 mesin pencetak, bantulah. Okay? Lagipun masa tu hari cuti sekolah. Kalau tiada kemampuan, itu saja yang kita ada. Satu pun insyaAllah ketua pengawas akan berkongsi lah. Bukan sepenuh masa dia akan menggunakan mesin pencetak itu. 30 minit pertama selepas dia catat dalam e-kehadiran itu, dia jana untuk LPM 29, kemudian dia muat turun, kemudian dia akan cetak. Dalam proses dia pencetakan itu, kalau tiada masalah dalam tak sampai 5 minit. Jadi seorang lagi pun akan cetak lah kalau ada 2 pusat. Tapi kalau boleh sediakan untuk setiap pusat, lagi bagus. Ketua pengawas tak perlu bergerak. Yang nak jaga, dia jaga anak-anak kita juga dekat sekolah kan. Kalau tak mampu, apa yang kita boleh buat? Tak apalah, sedia satulah. Cuma untuk dia membolehkan ketua pengawas itu mencetak LPM 29 itu. Okay, baik. Kalau makanan untuk calon persendirian? Kalau makanan sekiranya dia hanya ambil satu subjek itu, tak perlulah.
Tapi kalau dia stay dekat situ, dia perlu juga ambil pesanan makanan ni lah. Tapi biasanya calon persediaan ni lepas tu dia keluar terus. Okey, terima kasih. Cik Akasha, Ya. mesin printer ni kena letak di bilik utama ke? Okey, yang ini macam tadi saya cakap lah, bergantung kepada kemampuan sekolah ya. Kalau boleh ada setiap pusat itu, kalau ada 2 pusat kita boleh sediakan dua mesin pencetak dan kita boleh letak di bilik utama ketua pengawas, lagi bagus ya. Ketua pengawas tak perlu bergerak. Tapi kalau tak boleh, kita memadai kita letak di pejabat, tetapi ada cikgu yang boleh membantu bila masuk pejabat sekolah orang lain ni. Biasa kita satu segan-segan, satu macam mana kita cara nak mengguna. Kalau dah letak di dalam bilik ketua pengawas itu dia boleh dia buat, insyaAllah kan. Tapi kalau di dalam pejabat, dia nak kena masuk pejabat itu, jadi dia perlukan bantuan lah daripada guru sekolah berkenaan. Itu maksud saya Tapi kalau tak mampu, kita sediakan satu Sebab printer ni akan berada di bilik SU Encik Akasha. Okay. So ketua pengawas boleh bergerak dekat dengan bilik utama. Okey, baik. Terima kasih cikgu Okey. Terima kasih bantu. Okey, ada soalan lain yang kalau boleh saya jawab, Kalau tak boleh saya jawab. Saya nak tanya, bilik-bilik khas tu kita kena sediakan untuk setiap pusat ke? Maksudnya contoh pusat 1 dia ada set yang bilik-bilik tu, pusat 2 set juga lain. Okey. Ini pun bergantung kepada kemampuan sekolah. Okay? Kalau sekolah itu ada 5 pusat, calon dia bilik dah memang tak ada, kita boleh gabungkan. Tapi kalau sekolah itu mampu, dalam keadaan cuti sekolah pula, lebih baik sediakan. Okey, terima kasih. Sama. Cik Kasha, terpaksa gabung tu kena buat partition ke macam mana? Macam mana? Kalau terpaksa gabung, contoh CBK tu kan, kita terpaksa gabung 2 pusat tu kan, kena buat partition ke? Yang saya tak jelas soalan. Sekejap PPD rekod. Hello ya. Hello ya. Cik Zaru ni call tapi tak boleh jawab. Okey, macam mana soalan dia tadi? Okey, kalau contoh CBK tu, setiap satu pusat tu ada seorang calon CBK. Jadi saya gabungkan di dalam satu bilik CBK, kena buat partition ke macam mana? Tak perlu sebenarnya, tapi jangan bercampur dengan yang ni yang saya fokuskan ini untuk sekolah-sekolah yang tak mampu lah. Sekejap. Hello ya. Apa dengan bagi taklimat SUP? Ingat Cik Zaru ni ada dalam di sini. Mungkin ada benda yang saya salah cakap kan. Okey. Untuk calon CBK, sekiranya sekolah itu mampu untuk asingkan bilik di setiap pusat itu, asingkanlah. Tapi sekiranya sekolah tidak mampu, okey, dia boleh gabung lah. Tapi ketua pengawas kena tahu calon dia berada di mana. Disebab apa? Calon CBK ini dia tak boleh bercampur bungkusan dia. Dia mesti mengikut pusat yang dia ambil. Contoh contoh yang tak ada lah, BL001 dan BL002. BL001 ada calon CBK, BL002 juga ada calon CBK. Sekolah itu dah padat, tak ada sekali lagi bilik lain digabungkan. Ketua pengawas pusat BL001 kena sedar kata ada calon di situ untuk dia kutip skrip jawapan dan bungkus 2 dalam 1 di dalam bungkusan BL001. Sama juga dengan BL002. Ketua pengawas dia kena sedar kata calon dia ada di bilik yang sama dan perlu dikutip masuk ke dalam bungkusan BL002. Okay, kita cuma takut ketua pengawas ini akan keliru calon yang sebenar yang berada di pusat dia. Okay? Iaitu kenapa kita perlu asingkan bilik, kenapa perlu bilik berasingan. Tapi kalau untuk calon persendirian, memang tak boleh campur lah. Calon persendirian memang tidak boleh campur. Laluan sekalipun dia tak boleh campur. Okay? Tapi kalau sekolah tak mampu, dia untuk calon sekolah ini boleh, tak ada masalah. Cuma jarak dia berbeza lah. Jarak antara kursi meja itu dia lebih 0.5 meter menjadi 2 meter Okey. Assalamualaikum Cik Kasha. Ya.
Saya nak tanya ya, ini mungkin soalan yang terpencil kot saya rasa. Tapi macam ni lah saya nak ni maklumkan lah. Dulu sebelum saya nak bagi taklimat ni lah, takutlah nanti kan sebab kita dah maklum yang pelajar-pelajar ni perlu masuk ke dalam dewan dan juga bilik-bilik peperiksaan, datang dengan peraturan dan juga cara berpakaian yang kemas di mana pelajar ni wajib pakai baju sekolah. Tetapi tiba-tibalah ada calon ni bertanya yang dia tak ada pakaian sekolah tu. Sebab macam sekolah saya ni ada jugalah keluarga yang gajinya rendah kan, sebab yang sekarang ni ada yang pelajar ni dia pakai baju baju t-shirt dan juga baju ni lah sukan sekolah lah, atas lambang sekolah. Tapi kalau sekiranya pelajar ditanya boleh tak dia orang ni pakai yang kes-kes macam ni lah, pakai baju ni sukan. Jawab dia baju ni dia mengikut garis panduan pengoperasian sekolah lah. Kalau dia datang sekolah benarkan dia pakai, pihak lembaga peperiksaan, pihak kita pun maklum kata calon ni dah lebih daripada sepatutnya bulan 12 tu dah habis. Mungkin ada yang pakaian yang dah koyak ke, dah tak muat ke, macam-macam. Jadi mengikut garis panduan pengurusan sekolah, apa yang dia boleh pakai. Di sekolah pun kalau sekarang ni saya rasa bukan semua calon itu ataupun anak-anak ini datang dengan berpakaian sekolah lengkap. Dia pakai pakaian yang dibenarkan lah, pakaian yang tidak mencolok mata, pakaian yang sopan, yang boleh kita terima. Untuk persekolahan biasa pun dalam keadaan begitu. Jadi peperiksaan pun sama. Kita tak menegaskan kata perlu wajib untuk berpakaian seragam sekolah itu, tidak. Cuma pakaian dia apa yang dibenarkan oleh pihak sekolah lah. Kalau takkan dia nak pakai seluar jean kita masa kita mengajar kan. Itu saya harap macam terjawab lah soalan itu. Terima kasih. Okey, terjawab dah. Okey, ada soalan lain? Apa yang saya boleh bantu, insyaAllah saya bantu daripada segi pengurusan dan kalau ada permasalahan dan jawapan lah insyaAllah. Setiap tahun dia punya cabaran dia berbeza. Ada yang lancar terus, ada yang ada masalah sedikit-sedikit. Tapi sekiranya ada masalah, kita cuba sedaya upaya untuk selesaikan masalah itu, bukan lagi menambahkan masalah itu. Saya harap dengan taklimat ini ataupun bukan taklimat lah, perkongsian siapa saya untuk menaklimatkan kan, tadi dengan pengetua, sekarang dengan SUP. Kita berkongsi bersama-sama pengurusan yang mana dasarnya diturunkan garis panduan ini oleh pihak lembaga peperiksaan untuk kita laksanakan di peringkat kita lah. Saya ni sebagai perantara antara lembaga peperiksaan dengan sekolah untuk melaksanakan peperiksaan bagi anak-anak kita yang akan menghadapi peperiksaan SPM 2021 ini, termasuk ujian amali sains, UM dan UB. Sekiranya tiada apa-apa lagi, saya Assalamualaikum Cik Akasha. Saya ada satu calon persendirian, dia dah mendaftar kat sekolah saya, nak mohon sebagai calon sekolah. Ada prosedur tak? Buat surat lah. Calon kategori ini, kategori A, B, C, D, E yang kita ada di Selangor. A sampai E. D untuk calon swasta, E adalah calon persendirian. Yang lain tu calon sekolah kerajaan lah. Untuk calon, sekiranya calon E, dia mohon untuk masuk ke sekolah dan diterima oleh pengurusan sekolah dan dibenarkan masuk belajar. Jadi kita boleh benarkan dia masuk dan kita buat surat permohonan ke lembaga peperiksaan untuk menukar status calon ini. Tetapi wang yang dia bayar untuk pendaftaran untuk calon persendirian tu dia tak dikembalikan. Cuma dia boleh tukar daripada calon persendirian itu ke calon sekolah, calon A lah. Tapi sekiranya dia calon A, diberhentikan sekolah, calon sekolah kerajaan lah, diberhentikan sekolah dan nak duduk sebagai calon E, itu tak boleh. Calon A tetap calon A. Dia berhak untuk masuk ke sekolah itu walaupun dia telah dibuang sekolah. Dia berhak masuk dan mengambil peperiksaan. Sama juga dengan calon D. Calon D ni banyak sikit kesnya. Dibuang sekolah. Boleh tak kita tak benarkan calon ini masuk ke sekolah? Tak boleh. Dia boleh dibenarkan untuk hadir ke sekolah itu untuk mengambil peperiksaan.
Okey, sebab apa? Walaupun compound itu adalah miliknya oleh sekolah berkenaan, tetapi pada hari peperiksaan dia diambil alih oleh lembaga peperiksaan untuk menguruskan peperiksaan di peringkat sekolah lah. Itu sebab orang lain tak boleh masuk. Hanya petugas-petugas peperiksaan sahaja yang dibenarkan masuk ketika peperiksaan sedang berlangsung. Yang itu saya jelaskan saya harap jelas lah. Okey, terima kasih. Sama. Cik Sasha, nak Assalamualaikum. sebab tahun lepas macam saya ingat macam semua guru yang bertugas di sekolah tu kena isi borang yang kita print warna pink tu, borang antarasi tak silap saya. Perlu ke lagi untuk tahun ni? Guru bertugas perlu isi borang atau rasa rasmi. Guru bertugas yang terlibat dengan saksi sebenarnya yang perlu mengisi borang atau rasa rasmi. Yang lain dia tidak terlibat sebagai saksi yang tidak terlibat dengan pengurusan. Ya. Jangan. LO Sepang kena tanya kat sana. Kena tanya kat saya tak tahu kan dah keluar kumpul. Okey, sambung. Buka balik baru. Okey. Ya. Bilik isolasi dia jarak dia berbeza, dia 2 meter tu. Kena. Dia kena keluarkan. Mana kata mengikut jarak itulah. 2 meter mengikut jarak itu. Apa yang boleh masuk lah, yang lain semua kena keluarkan lah. Okey. Encik Akasha, Ya. saya sebab saya punya sekolah dah tak ada kelas lain nak guna untuk bilik isolasi, bilik kuarantin apa semua tu. Jadi kalau guna makmal, boleh tak? Kalau guna makmal pastikan semua yang lain-lain tu tak ada lah. Satu Yang lagi kursi lain-lain tu meja. macam Yang mana? lain-lain tu bermaksud papan kenyataan signboard ke semua kena tutup. Sama dengan bilik peperiksaan. Okey, satu lagi. Itu last lah, itu akhir sekali. Jangan sampai nanti kalau lembaga peperiksaan, ni kenapa ada bilik, kenapa kita tak gunakan bilik ni? Kenapa kita terus pakai bilik makmal lah? Itu akan dipersoalkan lah. Saya punya sekolah guna 29 untuk murid saya bilik dan untuk calon persendirian lagi 4. So ada 33 bilik kami guna. Jadi boleh kata memang tak boleh masuk lain dah lah. 33 Jadi daripada kalau berapa ada bilik? kekosongan pun makmal lah. 33 daripada semua sekali berapa bilik? 33 daripada 33 bilik termasuk dengan calon persendirian. Sekolah tu ada berapa bilik? Sekolah kami adalah yang kosongnya adalah dalam 1 bilik, 2 bilik macam tu je. Gunakan Jadi nak sehabisnya masukkan dulu. bilik guna kan ada bilik Gunakan. khas lah, bilik kuarantin, bilik isolasi. Gunakan sehabisnya dulu baru kita fikirkan untuk guna makmal lah. Ya. Satu lagi mungkin saya terlepas tadi. Sebelum ni kalau kata kita imbas suhu 37.5 kita tak benarkan masuk. So tahun ni macam mana? Sama? Tahun ini okey, kalau ikutnya sama tapi bila dah ada di vaksin dan mungkin ada penyakit ni dia demam biasa dia boleh dimasukkan tapi ke dalam bilik isolasi sebenarnya. Oh, kita benarkan mereka masuk lah. Tapi dalam bilik isolasi. Okay. Tapi selepas itu perlu calon ini pergi ke hospital untuk membuat pemeriksaan lah. Selepas habis lah maksudnya. Habis. Okay. Alright, terima kasih. Setakat ini itu setakat ini yang dimaklumkan. Peperiksaan macam saya cakap tadi, peperiksaan kita ada lagi panjang lagi ni. Kita akan bermula 2 hari bulan. Apa-apa saja maklumat yang sekiranya lembaga peperiksaan. Sekarang ni lembaga peperiksaan tengah fokus dekat UAS dengan UMUB tau. Jadi yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang SUP juga sekarang ni fokusnya dekat UMUB, UAS. Selesaikan yang itu kan. Itu sebab saya last sekali saya bagi yang lain dia pun bersambung je. Jadi kalau nak kata berasingan pun tidak. Memang betul bersambung. Habis habis saja dia tu jalan. bertutur bahasa Inggeris dah masuk dah bertutur. Bertulis.
Ya betul, dia sampai Jadi 25 macam bulan kan. bersambung. Kalau ikut kan Yelah. macam 2 hari bulan lah. Betul lah tu. Okey, tapi insyaAllah sekiranya ada maklumat lain, apa yang tuan-tuan perempuan tanya hari ini saya jawab. Yang itu yang diberi maklumat kepada saya setakat hari ini. Tapi sekiranya ada maklumat lain tentang kes ini, saya akan maklumkan melalui PPD dan PPD akan maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan lah untuk kita laksanakan. Okey. Akasha nak tanya. Berkenaan dengan radas calon persediaan untuk amali sains, peruntukannya akan disediakan oleh pihak sekolah. Oh ya. Kalau itu ya betul. Pihak sekolah yang akan sediakan. Selamat petang Encik Akasha. Ya. Selamat petang. Okey, saya nak tanya sebab kalau nanti yang akan datang menyusul ialah ujian lisan, ujian amali dan sebagainya, adakah dia calon perlu isi borang deklarasi kesihatan juga macam ujian untuk SPM bertulis? Yang itu saya kena dapat kewasian daripada pegawai manager je lah. Okay? Tapi untuk ujian bertulis perlu ada borang deklarasinya. Okay, sebab apa ujian amali sains ni dia berlaku dalam satu hari. Dalam satu hari. Jadi dia tak ada kesan sangat untuk pengisian itu. Tapi ujian bertutur mendengar dia mungkin akan perlu diisi. Tapi apa makluman saya nanti mungkin Cik Isyam akan jawab lah. Okay, thank you. Okay? Untuk ujian bertulis ni wajib lah. Okay, thank you. Okay. Assalamualaikum Cik Akasha. Nak tanya, kalau ikutkan sekolah boleh cutikan murid kalau hari peperiksaan atau ujian lisan. Memandangkan kita kan lepas daripada ujian lisan bahasa Inggeris tu, kita ada 1 hari sebelum cuti tu. Dan meja pula kita dah susun ikut kedudukan ujian bertulis. Macam sekolah saya, hampir semua bilik darjah digunakan. So pada hari yang tak ada exam 1 hari tu, boleh tak kita cutikan pelajar-pelajar tingkatan lain? Tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Kalau ikut peraturan itu boleh lah, tak ada masalah. Boleh Cik Akasha? Alhamdulillah. Okey. Peraturan itu boleh sebab kita nak meneruskan penyusunan itu. Sebab kita meneruskan ya Cik Akasha, walaupun pada hari 1 hari tu kita tak ada exam, tapi sebab kita nak meneruskan, dikira murid-murid semua boleh dicutikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Lagi satu Cik Akasha, pengetua penolong kanan saya suruh tanya, boleh ke kita cutikan student kita tu 4 hari berturut-turut atau ada beberapa hari je yang dibenarkan? Contohnya macam 2 hari, lepas tu kena datang sekolah, ataupun boleh dicutikan lebih daripada 3 hari. Dia kena baca semula garis panduan yang dikeluarkan dan arahan yang mana suat SPI itulah. Okay, kalau ikutnya kalau setiap kita ada peperiksaan, kita boleh cutikan mengikut keperluan kelas peperiksaan itu. Okay, kalau kita pakai 30 kelas kita ada 30, macam mana lagi kita nak buat penggiliran kan? Ya, betul-betul. Baik, terima kasih. Sama. Okey. Ada lagi? Cik Akasha, maaf saya nak tanya, boleh tak saya dapatkan nama penuh yang garis panduan yang Encik Akasha sebut tadi? Garis panduan 3.0 tu apa namanya tadi? Garis panduan? Sekejap. Saya nama penuhnya nanti saya maklumkan melalui PPD. Boleh. Saya dah rezo sebenarnya garis panduan itu ke atau PPD tolong bantu saya, nama dia saya lupa. Garis panduan pengurusan sekejap Okey. Imat Garis panduan pengurusan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam dalam norma baharu. Garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu. Pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu. Dan pengoperasian
garis panduan pengurusan dan pengoperasian garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu. Okay, muka surat 80 hingga 84 yang menerangkan untuk peperiksaan. Apa tadi muka surat? 80 hingga 84. Okey. Terima kasih Encik Akasha. Sama. Okey. Bisa je lain? Ada lagi? Selamat petang Encik Akasha. Minta maaf ya tadi saya keluar sekejap sebab ambil anak kat Taska. Nak tanya mungkin saya tertinggal tentang calon persendirian untuk ujian bertutur. Kalau calon persendirian dia mesti asing dijalankan serentak pada hari yang sama. Kalau mengikut Encik ni tadi dia kena asing lah kan dalam taklimat tadi. Okay. Tapi kalau katakan calon persendirian dekat sekolah saya tak ramai. Katakan untuk bahasa English dia 61 calon. Macam ni di hari pertama 3 sidang dia akan habis, tapi hari kedua dia 1 sidang dia dah habis dah. Okay. Jadi boleh tak pentasih tu dipakai guna untuk calon sekolah? Okay, nanti Puan ajukan soalan ini kepada PPD yang Puan sekolah mana? SMK Sungai Manggis. SMK Kuala Langat. Kuala Langat, nanti berhubung dengan Encik Zaki. Encik Zaki, insyaAllah ni nanti Encik Zaki akan bantu untuk menjawab lah sebab apa yang menguruskan ni Encik Ismail Syam. Ismail Syam dia dah keluar pergi ambil vaksin. Dia habis-habis tadi taklimat tadi dia keluar pergi ambil vaksin. Saya boleh menjawab tetapi saya tak nak nanti ada pertembungan apa yang saya jawab dengan Encik Isam jawab nanti mengelirukan tuan-tuan dan perempuan lah. Okay, jadi lebih baik nanti tadi Cik Syam pun pesan sekiranya ada persoalan tentang UB selepas ini maklumkan ajukan soalan itu kepada di peringkat PPD masing-masing. PPD akan cuba bantu untuk jawab. Kalau dia tak boleh jawab nanti dia refer Cik Syam balik lah. Okay, untuk UB nanti refer balik. Okey, lagi satu. Okey, Cik Fazli. Ya. Cik Kasar, saya cuba menjawab soalan Cikgu T. Kim. Okey, Cik Fazli jawab. Cik Fazli pegawai PPD ni. Okey, yang saya faham maksudnya untuk sekolah Cikgu T. Kim Cheng tadi, dia nak guna sama pentaksir dari session calon persendirian. Betul tak Cikgu? Ya. Ya, betul. Okay, maknanya jawapannya ada boleh. Boleh. Mana dia selepas selesai. Okey. Okey, selepas selesai untuk ujian boleh susun untuk sambung untuk calon sekolah. Okey, sebab bahasa Inggeris hanya 2 stesen saja. Jadi kalau seorang lagi dipinjamkan untuk calon pusat persendirian, jadi untuk pusat sekolah ni hanya seorang saja pentasi. Okey. Terima kasih. Harap itu sajalah ya. Saya mohon maaf sekiranya sepanjang pelaksanaan untuk taklimat ini dijalankan ada yang tak puas hati ke apalah Cik Kasha ni cakap macam ni saya minta maaf banyak-banyaklah. Yang kurang saya banyak kurangnya, yang lebihnya hanya daripada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala dan saya mohon ribuan kemaafan. Okey, oleh itu saya mengakhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Cik Kasha. Terima kasih Cik. Assalamualaikum. Terima kasih Cik. Terima kasih Cik Kasha. Terima kasih banyak Cik Kasha. Terima kasih banyak-banyak Encik Akasha. Jumpa lagi. Wah, terima kasih semua. Terima kasih banyak Encik Akasha. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Akasha. Sama, terima kasih. Terima kasih Cik Akasha. Okay, sama-sama. Terima kasih Cik. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Sini dulu lah maksudnya.